Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Isyahul Afrah wa Isbahil Falah, muka surat yang kita jawi, muka surat 22 baris 10 daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad bin Ismail Al-Fatani rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala, katanya, maka jika ia sembahyang dengan ketiadaan mengetahui masuk waktu ataupun zan masuknya dengan ijtihad, niscaya tiada sahlah sembahyangnya. Dan jika berbetulan dan muafakat dengan masuk waktu sekalipun. Jadi kita sambung perbahasan berkaitan dengan syarat-syarat sah sembahyang. Syarat-syarat sah sembahyang berbeza dengan syarat-syarat wajib sembahyang. Syarat-syarat wajib sembahyang sikit je, ada 5. Dia tu Islam, dia tu baligh, dia tu berakal, dan dia tu suci haid daripada suci daripada haid, dan juga suci daripada nifas. Maka orang tersebut wajib sembahyang. Bila orang tersebut wajib sembahyang, maknanya tidak boleh dia tinggal sembahyang. Walaupun dia tidak mencukupi syarat-syarat sah sembahyang sekalipun. Cumanya kalau dia menepati segala syarat-syarat sah sembahyang yang kita bahas, maka tidak perlu dia ulang semula sembahyang. Sembahyang dia sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun penerimaan sembahyang itu tertakluk kepada hati lah pula, dia ikhlas ke tak, tu lain cerita lah, tu dalam bab tasawuf. Kemudian kalau dia tidak menepati syarat-syarat sah sembahyang, sama ada 1 ataupun 2 ataupun semua syarat sah sembahyang tak ada, tapi dia wajib sembahyang, maka hak tu dia panggil sembahyang hormat waktu. Dalam mazhab Syafi'i, wujud dan adanya sembahyang hormat waktu. Kenapa ada sembahyang hormat waktu sedangkan sat lagi kena ulang semula sembahyang, macam tak ada faedah sembahyang tu? Itu bagi kita lah tak ada faedah. Sebab kita tak reti tu suruh mengaji tu. Sebab apa dia panggil wajib juga sembahyang, padahal tidak melengkapi syarat-syarat sah sembahyang, dan bahkan sehari kena ulang balik sembahyang tu. Jawapannya ialah kita ni masing-masing ni tak tahu bila nak mati. Dan bila tak tahu bila nak mati, Allah Subhanahu wa ta'ala syarak suruh sembahyang dalam keadaan yang kita mampu ketika itu. Maka wajib juga sembahyang kerana menurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata ketika tu kita tak sembahyang padahal kita mampu dan wajib sembahyang, maka ketika itu kalau kita mati, maka mati dalam keadaan berdosa.
Tapi kalau kita sembahyang dan saat lagi perlu ulang semula, tiba-tiba mati, ketika tu tidak ada tanggungan tidak sembahyang ke atas kita, sebab kita sudah sembahyang. Cuma saat lagi bila dah ada balik syarat-syarat sah sembahyang tu, dia boleh hadap kiblat, dia boleh tutup aurat dan sebagainya, perlu ulang semula sembahyang tersebut. Kecuali beberapa masalah yang kita sebut sebelum ni yang tidak perlu ulang semula, antaranya kalau dia tak ada pakaian, dia sembahyang dalam keadaan bogel, maka tidak perlu ulang semula. Itu lainlah. Itu masalah yang terpecil saja. Tapi kebiasaannya perlu ulang semula sembahyang. Contohnya, kemudian kata musannif, sekarang ni dia nak bahas secara khusus pula berkenaan dengan syarat sah sembahyang, iaitu wajib mengetahui masuk waktu. Kita dah bahas dah dulu bahawasanya nak sembahyang, sahnya sembahyang ni mesti pertama kena tahu sembahyang, waktu sembahyang sudah masuk. Waktu sembahyang sudah masuk ni wajib diketahui sama ada dengan yakin ataupun zon. Zon ni mana berat sangka lah. Kalau syak tak ada, waham bawah pada syak lagi, hak tu lagi tak boleh. Ataupun tak tahu masuk waktu, hak tu lagi tak boleh. Sama ada zan ataupun yakin saja, maka dia boleh sembahyang. Tapi andai kata dia tidak zan ataupun tidak yakin masuk waktu, bahkan dia syak, masuk kedak masuk kedak dia pun sembahyang juga, maka sembahyangnya itu tidak sah walaupun masuk waktu dah. Walaupun dah masuk waktu, sebab dia sembahyang dalam keadaan syak dan ragu-ragu terhadap masuk ataupun tidak waktu. Maka kita lah sambung perbahasan tu. Dia kata, maka jika ia seorang sembahyang dengan ketiadaan mengetahui masuk waktu. Ketiadaan mengetahui ni makna tak yakin, dia tidak yakin masuk waktu, dia tak tahu, ataupun zon masuknya masuk waktu, ataupun tidak ada berat sangka untuk masuk waktu. Yang mana zon tu dengan ijtihad, melalui ijtihad yang kita sudah bahas minggu lepas, sama ada ijtihad dengan ayam berkokok kau. Kalau dia siqah lah, kalau dia dapat dipercayai ayam kokok tu dia dah test dah, memang dia masuk waktu, ayam tu kokok. Ataupun dengan bacaan Quran ke, ataupun dengan kejam jahit ke, apa-apalah yang boleh ijtihad masuk waktu. Maka kalau dia tak tahu dan tidak zan, tiada sah sembahyangnya, sembahyang seorang tak sah. Dan jika berbetulan dan muafakat dengan masuk waktu sekalipun, walaupun sembahyang kita ketika tu memang masuk waktu dah, tapi tetap tidak sah kerana kita sembahyang dalam keadaan tak tahu masuk waktu. Kita sembahyang dalam keadaan tidak ada berat sangka masuk waktu, maka tidak sah sembahyang kita. Tu biasa orang tanya lah, saya ni muskil masuk waktu ke tak, tapi saya sembahyang ya. Sebab saya nak cepat. Tu nak main cepat-cepat itu habis. Maknanya apa? Maknanya dia syak masuk waktu ke tak, dia sembahyang juga tidak sah walaupun masuk waktu. Apatah lagi kalau luar waktu. Dah tu sembahyang yang dia buat tu tak sah apa? Tak sah sebagai sembahyang fardu. Kalau dia tak sah sebagai sembahyang fardu waktu tu, waktu yang dia nak sembahyang ke. Contoh zuhur, zuhur 1.10, dia sembahyang 1.8 minit, maka tak sah sembahyang dia, sebab sembahyang bukan dalam waktu. Tidak sahnya itu tidak sah sembahyang zuhur sahaja. Adapun sembahyang yang dia telah buat, kalau andai kata dia ada qada zuhur, maka sembahyang zuhurnya itu jadi qada dulu. Sembahyang dia tu jadi sah sebagai qada kalau dia ada qada zuhur. Dulu ada tinggal contohnya. Sembahyang tu sah sebagai qada zuhur kalau ada qada zuhur zaman-zaman dulu. Ataupun tak ada qada zuhur, maka dia jadi sunat mutlak. Sembahyang tu taklah sia-sia terus, cuma tidak sah sebagai sembahyang fardu zuhur yang dia niat tu, tapi hanya sah sebagai sembahyang mutlak kalau tidak ada dan tidak pernah ada qada zuhur. Kalau ada dulu pernah tinggal zuhur, maka sembahyang tadi sudah menampung qada zuhur yang sepatutnya dia buat. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, jadi tidak sah sembahyang dia walaupun muafakat dengan waktu.
Dan disyaratkan pula menghadapkan ain qiblah. Syarat yang seterusnya. Syarat sembahyang yang seterusnya ialah menghadapkan ain qiblah dengan yakin. Pada orang yang hampir yakni hampir di Kaabah. Ni orang yang di Mekah lah. Jadi orang yang hampir di Kaabah ataupun di Mekah tu, maka dia wajib hadap kiblat dengan yakin. Ain kiblat, ain ni mana diri kiblat tu, Kaabah tu sendiri. Mesti tepat betul kerana dia berada di hadapan Kaabah. Dia yakin dah, oh betul dah ni. Sebab apa? Sebab dia boleh lihat. Dia boleh tengok Kaabah tu daripada hotel kau, daripada tempat Masjidil Haram kau, mana-mana lah dia boleh tengok secara yakin dengan mata kepala dia. Maka dia wajib hadap kiblat dengan yakin. Tak boleh zan dah tu, kena yakin. Kemudian pada orang yang hampir pada orang yang hampir lagu mana tu? Dengan dilihat Kaabah atau disentuh Kaabah. Disentuh ni bagi orang buta. Dilihat bagi orang yang dapat lihat. Disentuh ni bagi orang buta. Sebab cara orang buta nak yakin dia tu sembahyang depan Kaabah, dia sentuh lah. Tapi sekarang nak sentuh payah dah. Sentuh memang kena habis, kena lanyak dengan orang. Cium Hajar Aswad pun kena lanyak dengan orang. Ini nak sentuh, oh habis cerita. Lepas tu tak ada sentuh lagu mana orang buta. Dia tanya orang sebelah, habis cerita. Tanya orang yang boleh dipercayai di sebelah kita, ni hadap kiblat mana ni, dia pun tuntun kita. Dia pun tunjukkan, kita pun ikutlah. Dan dengan zan, hadap kiblat tu mestilah dengan zan pada orang yang jauh, yang ada dinding antaranya antara seorang dan antara kiblat, iaitu Mekah ataupun Kaabah. Jadi contohnya di sembahyang ada dah di Mekah, cuma ada bangunan dihalang oleh bangunan. Tu di Mekah dah tu, Masjidil Haram dah tu, tapi kawasan di Masjidil Haram, tapi dia sudah didinding oleh sesuatu penghalang sehingga dia tidak dapat melihat Kaabah dan apatah lagi menyentuh Kaabah. Apatah lagi kita Malaysia, lagi koh jauh lah tu, bukan setakat dinding tu. Tu merentasi negara, melintasi laut Pasifik. Hak tu lagi koh jauh. Jadi qadar zan sahaja. Jadi kalau contohnya orang tu dia sembahyang kiblat straight, jadi adalah sikit je, sikit. Tu tak ada apa tu. Tu tidak ada masalah lah. Sebab sama ya, hampir semua, jangan banyak sangat sudah macam ni, tu jeng tu. Tu tak sah, ataupun belakang tu koh teruk tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka tiada memadailah menghadap pihak kiblat atas qaul yang mu'tamad pandangan mazhab Syafi'i. Pihak kiblat, kiblat ni dia ada dua, satu ain kiblat, satu pihak kiblat. Pihak ni dia panggil bahasa Arab jihah kiblat. Jihah kiblat ni makna tidaklah betul-betul bertepatan dengan kiblat, tapi dia menghadap ke arah kiblat, cuma dia tak betul-betul hadap kiblat. Tu maksud pihak. Contohnya Kaabah sana, dia tidak betul-betul tepat Kaabah tu, dia serong sikit. Dia taklah serong sampai ke sana. Tu memang hadap, itu memang membelakangi kiblat dah. Dia hadap juga, tapi hadap tu tak tepat mana. Hak tu pun pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i tak sah. Tapi pandangan kedua mazhab Syafi'i sah juga. Pandangan mazhab Syafi'i yang kedua sah. Apatah lagi mazhab lain, mazhab Maliki, hak tu pandangan mu'tamad dia lah. Tidak wajib hadap ain kiblat, bahkan pihak kiblat, dengan makna kita hadap dalam keadaan hadap tu dah dipanggil hadap kiblat. Taklah betul-betul tepat dengan Kaabah, tepat dengan kiblat, tapi hadap juga, tapi tak tepat mana. Tu pun memadai dalam mazhab yang kedua, pandangan kedua mazhab Syafi'i. Jadi kalau contoh kiblat itu tu, kita hadap sini sikit, situ sikit, apa kalau situ jeng hak ni tak ada khilaf dah ni. Hak ni memang tak sah lah, belakang lagi tak sah. Jadi boleh pilih mana-mana, tapi pandangan mu'tamadnya ain kiblat, betul-betul bertepatan dengan kiblat secara zon kalau jauh, secara yakin kalau dekat.
maka disyaratkan menghadap kiblat itu berbetulan dengan sekalian badan seorang. Berbetulan ni muafakat lah, mana kita menghadap apa? Hadap badan. Yakni hadap badan tu ketika berdiri dan duduk saja. Ketika berdiri dan duduk boleh hadap. Adapun rokok tak boleh. Rokok kita tunduk ke bawah, badan ke bawah. Bila kita rokok, kebanyakan badan saja hadap kiblat. Kepala, kaki, jari kaki, tu boleh hadap kiblat. Badan tu, dada kita tak boleh hadap kiblat dah, dia hadap ke bawah. Tu tak apa. Dia panggil mu'azzam badanihi. Kebanyakan badan saja ketika rokok dan ketika sujud. Sujud apatah lagi. Sujud, badan kita bawah, lutut kita pun bawah. Yang hadapnya bahagian belakang kita dengan bahagian kepala lah hadap kiblat tu. Jadi kebanyakan badan saja yang akan hadap kiblat ketika mana selain daripada berdiri, selain daripada duduk. Tu ialah boleh hadap kiblat penuh pun. Tambah kalau berdiri, tu lagilah hadap kiblat penuh. Muka boleh hadap kiblat, badan boleh hadap kiblat, kaki boleh hadap kiblat. Cuma kalau kita dalam sembahyang, kalau kita toleh kanan kiri, hukum dia makruh, tak batal. Yang batalnya ialah badan kali, tu batal. Badan kali sikit je batal dah. Kita hadap kiblat sini, kita hadap. Jadi 100% badan ni hadap sini. Kalih badan sikit je batal. Tapi kalau kalih muka kiri kanan, tak ada hajat, makruh. Kalau ada hajat, tidak makruh. Ada hajat lagu mana? Contoh nak tengok, makmum ada sebelah aku ke? Macam ada orang sembahyang sebelah aku ke? Dia pun tengok sikit. Betul tu. Dia pun niat jadi imam. Tak apa tu. Tapi saya saja duduk relax mayang. Gitu. Surau. Gitu habis. Ada pesen gitu kita jumpa. Sembahyang sebelah kita tu. Kita dah jadi heran. Betul tak kawan risau kita. Tu Kemudian tiada sah mana tadi? Sekalian badan kena betul. Maka jika keluar daripada berbetulan badan, jika dengan setengah badannya badan seorang sekalipun, tiada sah sembahyangnya, sembahyang seorang. Tak sah. Kali sikit je. Sebab tu kalau salam, biasanya kita kalau salam, kita akan kalih kiri kanan tu kena hati-hati. Kalih kepala ya, badan tak kalih, tapi kena hati-hatilah, takut kalih badan sekali. Sebab tu kalau paling kurang nak kalih kanan tu selepas daripada kum. Assalamualaikum warahmatullahi baru kalih. Supaya apa? Supaya kalaulah andai kata kita kalih dengan badan sekali ketika itu, sah dah sembahyang. Habis dah sembahyang. Sembahyang habis dah. Tapi kalau as-salatu kita kalih dah kanan, sekali dengan badan-badan ke kanan, batal sembahyang. Batal terus sembahyang. Tak ada dah sujud sahwi, batal terus. Sebab sebahagian badannya sudah ke arah selain kiblat. Bahaya. Jadi sekurang-kurangnya assalamualaikum, kum tu baru balik ke kanan. Lepas tu assalamualaikum kali kiri. Kemudian dan harus meninggalkan berhadap kiblat sama ada sembahyang fardu ataupun sunat, sembahyang syiddatul khauf, pada perang yang harus. Ni berkaitan dengan selain daripada orang yang tak mampu hadap kiblat pula. Orang yang tak mampu hadap kiblat, sama ada sembahyang fardu ataupun sunat, hanya tertakluk dan sah pada orang yang syiddatul khauf. Ni biasa jangan jumpa lah, iaitu orang yang sedang berperang. Orang yang sedang berperang ni macam-macam peseng. Ada yang boleh sembahyang di tempat tertentu, ada yang tak boleh sembahyang tempat tertentu. Jadi ada bagi dia keadaan yang tak boleh menghadap kiblat, maka ketika itu dimaafkan baginya, sah sembahyang dia. Sembahyang sunat boleh, sembahyang fardu boleh untuk dia. Kita tak boleh. Kalau sembahyang atas kereta, sembahyang isyak tak boleh, kena turun. Sembahyang fardu tak boleh dalam kenderaan. Kalau sembahyang fardu dalam kenderaan pun hormat waktu boleh lah. Contoh jam kau, ni tak ada dah ni, balik ni confirm masuk waktu lain dah. Kita pun sembahyang dalam kereta. Sekali wajib qada semula bila sampai rumah. Tu sembahyang hormat waktu lah. Tak dan.
Jadi kalau sembahyang sunat boleh dalam kenderaan, dalam kapal terbang, atas motor, dalam kereta, boleh. Sembahyang sunat dalam kenderaan. Kalau takbiratul ihram boleh menghadap kiblat, maka wajib ada kiblat. Lepas tu selebih itu hadap kiblat dia adalah di hadapan yang dia nak jalan. Jangan hadap kiblat ke sana pula. Dia bawa kereta hadap kanan, habis kita berlanggar motorkar masuk kubur. Jadi dia hadap kiblat ketika mana dia nak pandu tu, itulah kiblat dia. Dia tunduk sikit ketika rokok, dia tunduk banyak sikit ketika sujud. Itulah cara sembahyang. Sembahyang ketika dalam kenderaan kalau sembahyang sunat. Sembahyang fardu kena keluar kereta. Seperti perang muslimin akan kufar. Ni contoh perang yang harus. Orang-orang Islam perang dengan orang kafir. Dan perang ahli al-adl akan bughah, iaitu perang orang yang adil. Orang yang adil ni orang biasalah, orang yang tidak menentang kerajaan. Menentang akan bughah. Bughah ni orang yang memerangi kerajaan. Orang yang tak setuju dengan kerajaan ni pun perang, ijtihad perang. Itu bughah. Itu harus boleh sembahyang syiddatul khauf ketika tu. Maka sembahyanglah ia seorang tu betapa sedapatnya. Ikutlah cara mana pun, asal sembahyang je. Tak boleh dah nak ada kiblat, sembahyang je, tak ada masalah. Dan tiada wajib qada atasnya, atas orang tu. Ni tak payah qada. Ni dia panggil masalah yang dikecualikan daripada qada. Kalau ikutkan syarat sah tak dekat tu, tak ada kiblat tapi sah juga, tak payah qada. Ni pengecualian oleh syarak. Tapi kalaulah sebabnya itu nadir, contoh sebab nadir ni sebab dia sebab yang jarang berlaku. Contohnya dia kena colek dengan orang, ikat di tiang. Wajib tak sembahyang ketika tu? Wajib sembahyang kalau dia masih Islam, dia masih balik, dia masih berakal, dia suci haid, suci nifas ketika tu. Tapi dia ikat kawan tu di tiang membelakangi kiblat. Lagu mana? Wajib sembahyang sedapatnya. Wajib sembahyang seadanya. Tapi nanti wajib qada semula. Sebab apa? Sebab kejadian tersebut jarang berlaku. Bila jarang berlaku, keluar kaedah fiqh, an-nadiru kal ma'dum. Benda yang jarang berlaku seperti tak ada. Seperti macam tak ada. Maka bila seperti macam tak ada, kembali kepada seolah-olah dia semayang tak ada kiblat, maka tidak sah, maka dia kena semayang semula. Tu seolah-olah begitu. Macam orang ni lah, macam orang perempuan tumbuh janggut. Orang perempuan ada janggut, janggut. Kalau orang lelaki ada janggut, janggut dia tebal. Bila dia berwuduk tak wajib selat sampai habis ke dalam, sunat ya. Dia wajib basuh zuhir saja bila masuk muka. Wajib janggut tu zuhir saja. Kalau janggut dia tebal lah. Kalau janggut nipis boleh kena wajib selat habis lah ke. Ni kalau janggut tebal. Tebal ni lagu mana? Sekira-kira kalau orang cakap dengan kita, orang tak nampak kulit dagu kita. Tu tebal tu. Janggut dia tebal gitu. Lepas tu dia pun wajib basuh zuhir saja. Sunat ya selat. Tak wajib basuh sampai dalam. Tapi kalau perempuan contohnya dia tumbuh janggut lebat. Tumbuh janggut lebat. Ada kita jumpa di Kelantan. Masuk paper dia penyakit lah. Dia perempuan tumbuh janggut. Panjang lah tu. Kalah janggut kita. Tumbuh lebat. Soalan dia, macam mana dia nak berwuduk? Adakah dia perlu berwuduk macam orang lelaki, iaitu zahirnya basuh, batin dia tak payah selat, sunat ya selat ataupun tidak? Jawapan dia, perempuan tersebut wajib selat sampai habis walaupun wuduk. Sebab apa? Sebab jarang berlaku perempuan itu ada janggut. An-nadiru kal ma'dum. Benda yang jarang berlaku seperti tak ada. Maka seolah-olah janggut dia itu dihukumkan macam tak ada janggut. Maka wajib basuh seluruh janggut yang ada bagi orang perempuan tersebut. Payahlah. Lepas tu nak buat guna? Cukup lah habis kita. Simpan juga buat apa? Huduh ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan harus pula meninggalkan berhadap kiblat pada sembahyang sunat di dalam safar yang harus. Safar ni musafir lah. Kita musafir dalam bahasa Melayu ni sebenarnya musafir itu adalah orang yang safar. Dia isim fa'il bagi safara yusafiru, musafarah wa huwa musafirun.
Musafirun ni orang yang melakukan safar, orang yang berada dalam perjalanan, tu musafir. Kalau perjalanan tu sendiri safar. Tu bahasa kita dia panggil safar. Jadi dia kata harus pula meninggalkan berhadap kiblat pada sembahyang sunat. Mana terkeluarlah sembahyang wajib. Sembahyang wajib tak masuk. Di dalam safar yang harus. Yang harus ni apa dia? Kembali kepada bab sembahyang jamak, kita tak bahas lagi. Sembahyang jamak yang harus ni apa dia? Yang harus, safar yang harus ni, safar yang harus merangkumi safar yang wajib seperti naik haji umrah kali pertama. Tu wajib musafir. Safar yang sunat, contohnya dia musafir untuk ngaji kitab, sunat. Ngaji kitab tu pula mengaji kitab yang fardu kifayah, sunat lah, tak wajib. Kalau mengaji fardu ain kena musafir, wajib musafir, tu jadi wajib pula. Yang ketiganya merangkumi musafir yang harus, hukum dia. Contoh musafir pergi KL untuk niaga, harus. Dan termasuk juga musafir yang harus ni yang makruh. Musafir yang makruh. Adapun musafir yang haram dengan makna tujuan musafir dia haram. Contoh dia musafir kerana nak berzina dengan orang, itu haram. Itu tak termasuk safar yang harus. Kalau dalam bab jamak qasar pun dia tidak dapat rukhsah jamak qasar kerana asalnya tujuan dia adalah haram. Ataupun musafir dia tu sendiri haram. Contohnya dia keluar rumah tanpa izin suami, maka dia pun musafir luar negara, hukum dia haram tanpa izin suami. Contoh, maka dia tidak dapat rukhsah jamak qasar ketika dia musafir. Apa lagi? Tu contoh-contoh musafir yang haram lah. Jadi sekarang ni nak sembahyang sunat, boleh tak? Dalam keadaan tak menghadap kiblat, boleh. Ada rukhsah ketika itu, tapi mestilah safar yang harus. Safar di sini tak mesti dua marhalah. Safar di sini dia ada dua, safar tawil, safar qasir. Safar di sini umum, sama ada musafir yang kurang dua marhalah ataupun musafir yang lebih dua marhalah. Kita musafir pergi mana? Pergi Gong Badak. Kita pun keluar kawasan kita. Kita pun sembahyang atas motor, sembahyang duha. Boleh. Tak tunggu sembahyang atas masjid. Tu nak kata boleh lah. Buat gitu boleh, tak salah. Kemudian, jikalau mana tadi? Jikalau umpama pendek sekalipun, yakni safar tadi pendek sekalipun. Pendek dengan mana tak lebih daripada dua marhalah. Dua marhalah ni berlaku khilaf di kalangan ulama lah. Berapa kilometer? Ada yang menetapkan 82 kilometer, ada yang menetapkan 90 kilometer. Syekh An-Nuri hafizahullah ta'ala menetapkan 96 kilometer, jadi khilaf. Ada yang menetapkan, kalau kat Malaysia ni sebahagian fatwa negeri dia 82 kilometer. 82 kilometer tu sudah boleh untuk ada rukhsah jamak qasar kalau ada syarat-syarat yang lain lah. Dan sekurang-kurangnya bahawa musafir ia seorang kepada tempat yang tiada dengar padanya pada tempat tu bang Jumaat, azan Jumaat. Ni syarat boleh untuk sembahyang sunat dalam kenderaan. Dia kena keluar dulu, keluar kawasan, jangan duduk dalam rumah dia menyatan motor, tak boleh Dia kena keluar dulu. Keluar tahap mana? Keluar sekira-kira kita pergi tu tak dengar dah bang Jumaat, boleh dah buat. Contoh masjid Padang Kemunting, kita pun keluar daripada kampung, keluar sampai ke hujung sana lah, sampai nak masuk Batu Rakit tu, dengar lagi azan, tak dengar dah, boleh boleh dah untuk sembahyang. Tapi kalau masih dengar, tu tak boleh lagi, kena keluar lebih bukan kena tunggu azan Jumaat dah. Bukan kena tunggu azan Jumaat, sekira-kira kalau kita keluar kawasan tu tak dengar azan, gitu. Bukan mesti azan Jumaat. Sebab apa azan Jumaat? Sebab Jumaat ni biasa ramai orang mari. Biasa ramai orang mari. Dia berbobit dengan bang Jumaat lah. Dengan mana? Sebab dalam perbahasan bab Jumaat, antara orang yang wajib Jumaat ialah orang yang berada di kawasan Jumaat dan orang yang mendengar seruan Jumaat. Sama ada orang tu mustautin ataupun muqim. Adapun musafir tak wajib lah. Musafir dia dengar lagu mana pun, dia duduk sebelah masjid tapi musafir, tak pergi Jumaat tak apa. Dia nak buat rukhsah, dia buat jamak takhir, tak apa tu. Tapi kalau orang tu bermukim makna dia bukan orang situ, tapi dia lebih daripada 4 hari duduk situ, maka dia bermukim. Ataupun mustautin, dia memang duduk situ dah, maka dia dengar seruan Jumaat,
maka wajib Jumaat atas dia. Dan dia duduk ataupun duduk di kawasan masjid yang ada Jumaat, maka wajib atas dia Jumaat bagi orang mukim dan bagi orang mustautin. Tapi kalau orang yang tak dengar Jumaat, tak dengar azan ataupun seruan Jumaat, maka tak wajib atas dia untuk pergi Jumaat. Tak ada. Sebab apa? Tidak dengar seruan Jumaat. Itu antara perbahasan dalam bab sembahyang Jumaat akan datang lah. Jadi dia berbezlah dengan tak dengar bang Jumaat. Itu isu dia. Itu punca dia. Dan kata qil, tapi ada sebagian pendapat ulama kata gini, perjalanannya 1 mil. 1 mil ni 1 mile. Tekan search Google 1 mile, M-I-L-E, berapa kilo? Lebih kurang sekilo lebih lah. Mana sekilo lebih tu boleh dah untuk kita buat sembahyang sunat dalam kenderaan. Mana kalau 1 kilometer lebih, walaupun dengar bang Jumaat sekalipun boleh dah. Ada pandangan begitu. Ataupun umpamanya umpama 1 mil habis, maka haruslah bagi orang tersebut menghadapkan kepada pihak yang dikosaknya. Yang dikosak seorang, yang dikosak ni yang dituju. Dia nak pergi mana? Nak pergi depan. Itulah kiblat dia. Mayanglah. Baca surah macam biasa, rokok macam biasa, sujud macam biasa. Salam tu kalau boleh tengok kiri kanan tak apalah. Jangan kalau tak boleh tengok kiri kanan, dia tengok juga habis bertuh orang depan. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau masuk surat khabar. Mayat ataupun orang jenazah yang mati ni adalah orang yang baru saja menyelesaikan sembahyang duha atas motor dia. Allah. Dan jangan berpaling daripada tempat yang dituju, yang dikosak tadi, melainkan kepada kiblat. Mana tadi? Dia kata tadi harus baginya menghadapkan kepada pihak yang dikosaknya, yang ditujunya. Dan jangan berpaling daripada pihak yang dikosak tadi, melainkan kepada kiblat. Mana? Kalau dia tak mau hadap sekalipun, maka kena hadap kiblat lah. Mana? Sebab kita ni duduk kenderaan. Bila duduk kenderaan, kita tak dapat tidak akan tuju ataupun akan menghadap ke arah tempat yang kita tuju. Tak boleh nak hadap kiblat. Tapi kalau kita buat keputusan nak kalih juga daripada tempat yang dituju, maka kena hadap kiblat. Gitu. Lepas tu dia kata jangan kalih ataupun kita tadi jangan berpaling daripada pihak yang dikosak benda. Jangan berpaling daripada tempat yang nak dituju, melainkan ke arah kiblat. Dengan makna kalau dia tak mau menghadap kepada tempat yang dituju, maka kena hadap kiblat. Contoh dia berhenti ke hadap kiblat, dia berhenti, dia pun boleh berpaling. Maka dia berpaling ke arah kiblat, bukan ke arah tempat yang dituju lagi. Kemudian, maka jika ia seorang atas kenderaan, jika kemudahan baginya bagi seorang menghadapkan kiblat pada sekalian sembahyangnya seorang, dan menyempurnakan segala rukun sembahyang atau setengah rukun sembahyang, lazimlah yang demikian itu, iaitu wajiblah dia hadap kiblat, wajiblah dia sempurnakan rukun. Apa maksud sempurna rukun? Sebab sekarang ni antara rukun sembahyang adalah berdiri. Adalah apa? Adalah berdiri. Maka tapi dalam bab sembahyang sunat tak wajib diri. Dalam bab sembahyang sunat kita boleh daripada awal duduk terus, tak apa. Beza dengan sembahyang fardu. Sembahyang fardu wajib diri. Selagi mana mampu berdiri, wajib diri. Kalau tak mampu berdiri, baru boleh duduk. Tengah-tengah duduk, dah mampu berdiri, wajib diri balik. Bukan duduk sampai salam. Dia mampu dah diri, malah tu jeng. Dia mampu berdiri, wajib berdiri semula. Lepas tu lengah balik, duduk semula. Gitu. Itu kalau sembahyang fardu lah. Sembahyang sunat tak ada masalah. Contoh tarawih akan datang ni, semua bawa kursi masing-masing. Semua bawa kursi masing-masing. Sebab apa? Sebab nak sembahyang tarawih 20 rakaat. Tak apa. Bukan kena sembahyang berdiri. Daripada awal rakaat pertama sampai 20. Apa nama tu? Kursi belaka. Tak apa. Nak canggih lagi, makmum ngiring. Lagi canggih. Masuk lah. Confirm.
viral. So imam seorang berdiri, makmum ngiring belakang. Ataupun imam tu apa nama? Imam tu duduk, makmum ngiring belakang. Boleh. Tak ada masalah. Bayang tarawih. Cuma waktu rokok kena duduk Waktu rokok atau sujud tu kena duduk tu malah letruk tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Jadi kalaulah ada kemudahan, dia mampu untuk hadap kiblat, dia mampu untuk sempurnakan segala rukun ataupun separuh rukun saja, maka wajiblah demikian itu. Kerana mudah berbuat sedemikian. Dan jika tiada mudah, tiada lazim atasnya atas orang tu suatu daripada hadap kiblat dan menyempurnakan segala rukun. Kalau tak mampu, payah, melainkan takbiratul ihram. Satu lagi tadi dia kata wajib hadap kiblat, wajib menyempurnakan rukun kalau mampu. Ni kita bincang sembahyang sunat ni. Jadi sembahyang sunat wajib dah hadap kiblat, wajib. Dia mampu hadap kiblat daripada awal sampai habis, wajib hadap kiblat. Contoh dia punya tempat tuju tu memang hadap kiblat, wajib hadap kiblat. Contohlah. Lepas tu boleh menyempurnakan segala rukun. Mana apa? Sebab antara rukunnya sujud. Sujud ni kena letak dahi tempat sujud. Kena letak 7 anggota di tempat sujud. Tapi bila naik kenderaan tak mampu, maka semampunya lah. Tunduk je lah. Tak mampu dah nak menyempurnakan rukun sujud. Tapi kalau mampu, wajib buat. Kalau mampu, wajib buat. Contoh dia musafir dalam keadaan jalan kaki. Hak tu boleh. Ni musafir dalam kenderaan. Dia cerita ni, kalau musafir jalan kaki, kita hanya menghadap ketika mana qiyam saja. Qiyam, tidak bolehlah kita hadap tempat dia tuju. Ketika mana kita rokok, kita wajib rokok sempurna sebab kita berjalan kaki. Ketika kita sujud, wajib sujud dengan sempurna sebab kita jalan kaki. Duduk antara dua sujud tasyahud, wajib buat belakang sebab kita mampu menyempurnakan rukun. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, mana tadi? Kalau tak ada mudah, mana? Kerana mudahnya. Dan jika tiada mudah, tiada lazim, tiada wajib atas seorang tu sesuatu daripada hadap kiblat dan menyempurnakan rukun, melainkan takbiratul ihram. Hendaklah menghadapkan kiblat. Kalau takbiratul ihram, dia mampulah. Dia kata jika kemudahan bagi seorang. Kalau mampu takbiratul ihram je hadap kiblat, wajib hadap kiblat takbiratul ihram. Kalau tak mampu juga, tak payah. Contohnya kenderaan kita ada bawa tu, kita nak start mayang, kiblat belakang kita, payah. Maka kita pun takbir sajalah, tak menghadap kiblat sampailah habis mayang. Tak wajib dah. Sebab tidak mampu, tidak ada kemudahan. Dan jika kesukaran takbiratul ihram hadap kiblat, tiada lazim pula menghadapkan kiblat. Tak wajib pula kita takbiratul ihram hadap kiblat. Sebab apa? Sebab tidak ada kemampuan. Dan tiada wajib atas seorang menghantarkan dahi seorang atas umpama pelana kenderaan. Pelana ni kalau nisbah kita naik unta ataupun kita naik kuda, tu ada pelana lah. Adakah kalau dia naik kuda, kenderaan itu, dia wajib tunduk sampai kena pelana? Tak payah. Kalau kereta, wajib tunduk sampai kena steering? Tak payah. Sampai kena steering ke, sampai kena cushion kereta? Tak payah. Cuma kita membezakan antara tunduk rokok dengan tunduk sujud saja. Rokok tunduk sikit, sujud tunduk banyak. Kalau tak mampu juga tunduk sikit, tunduk banyak sebab lengah pinggang contohnya, maka dia tunduklah dua-dua tu had yang sama dengan dibezakan melalui niat. Beza dengan melalui niat. Dia kata tak perlu menghantarkan dahi atas umpama pelananya pada ketika rokok seorang dan sujudnya sujud seorang. Tak wajib, tak payah. Tu menebang tu. Dia tunduk sampai ke steering. Ni ada orang mengajar mayang atas kursi, suruh tunduk sampai pegang tangan atas lantai. Tu jeng. Tu tak betul. Apa dia kata itu? Dia kata sebab kita mampu letak tangan. Habis kita mampu letak tangan, memang mampu letak tangan, tapi tak sampai suruh gitu.
Kalau sembahyang atas kursi tak wajib letak tangan sampai ke tanah tu, tunduk tu, udah. Cuma pergi isyarat beza saja antara rokok dengan sujud. Bezalah kalau dia tu sembahyang duduk atas lantai. Kalau sembahyang duduk atas lantai, rokok dia tunduk, waktu sujud teruslah. Kalau sembahyang atas lantai, tu pun kalau mampu. Kalau tak mampu juga, maka sujud dia tu tunduk dia lebih tunduk berbanding dengan rokok. Tunduk dia tu lebih tunduk daripada rokok. Kemudian bahkan hendaklah diisyaratkan dengan keduanya, kedua sujud dan rokok. Isyarat apa? Isyarat kepala. Tak mampu tunduk kepala, isyarat mata. Itu lah. Tak mampu juga dengan hati. Tak mampu, mati. Tu ya. Dan adalah sujudnya, sujud seorang tu terlebih rendah daripada rokoknya rokok seorang. Isyarat tu, bila kita mayang duduk tu, kita isyaratkan rokok, tunduk, sujud pun tunduk lah, sujud lebih lagi. Dan jika ia seorang berjalan kaki, maka wajib atas seorang menghadap kiblat pada takbiratul ihram dan pada rokok dan pada sujud dan duduk antara dua sujud. Tu kita sebut tadi. Kalau dia tu berjalan kaki, try kali mayang jalan kaki. Kita nak musafir, nak keluar, nak pergi makan je. Makan mana? Dekat tu, Bakah Tengah contoh. Jalan kaki. Pakai kasut jogging kaki. Lepas dia pun mayang. Mayang apa? Mayang sunat mutlak. Dia pun sembahyang lah. Jadi takbir wajib ada kiblat. Kena tahulah kiblat tu. Kiblat. Okey, hadap kiblat. Allahu akbar. Lepas tu baca Fatihah, baca surah, jalan lah. Jalan cucak. Lepas tu nak rokok pula, hadap kiblat pula, rokok. Allahu akbar, rokok. Lepas tu sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah, berdiri, jalan balik. Lepas tu bila nak rokok, hadap kiblat pula, duduk antara dua sujud, hadap kiblat juga, sampailah salam. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ni kuliah terakhir sebelum Ramadan. Jadi kita jumpa pula insya-Allah taala. Saya balik sini semula lepas 15 Syawal. Lepas 15 Syawal. Mana bawah 15 Syawal tak ada lagi lah. Lepas 15 atau lepas 13 gitu lah. Gitu lah, lebih kurang 11 lah. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.